Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang bagaimana untuk kita mendapatkan keberkatan di dalam kehidupan kita. Jadi insyaAllah suka untuk saya memetik daripada surah Al-Isra, ayat pertama sekali, di mana Allah menyebut, Allah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah, hingga hujung ayat, di mana Allah menceritakan bagaimana Rasulullah telah melalui satu perjalanan di mana Allah telah mengurniakan ketenangan jiwa kepada Rasulullah SAW. Kerana apa? Sebelum berlakunya peristiwa Isra Mi'raj ini, baginda telah melalui beberapa episod yang menyedihkan dan mendukacitakan di dalam kehidupan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah telah kehilangan dua orang yang tersayang, iaitu Khadijah binti Khuwailid dan juga Abi Talib, iaitu bapa saudara baginda. Kemudian berlaku juga satu peristiwa di mana penolakan dakwah di Taif, di mana kaki Rasulullah telah berdarah. Ini Allah cerita Rasulullah, bagaimana pula dengan kita? Kalau kita tidak mungkin berlaku kepada kita dalam masa satu malam saja kita boleh pergi ke Masjidil Aqsa, maka takkan berlakulah benda tu. Jadi dia punya jawapannya ada pada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Kahfi. Sedar atau tidak sedar, 4 kisah yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi, 3 daripada tu adalah menceritakan tentang perjalanan yang di mana bila dilalui, kita akan mendapatkan keberkatan di dalam kehidupan kita, ataupun kedamaian jiwa dan ketenangan jiwa seperti mana Rasulullah SAW terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok daripada kisah yang pertama, iaitu kisah pemuda Al-Kahfi, mereka ni telah bertindak, bermusafir, melarikan diri, berhijrah semata-mata untuk menyelamatkan akidah mereka daripada diancam oleh pemerintah yang zalim. Di dalam konteks kita pula, yang kita boleh ambil ialah di mana barangkali kita duduk di satu tempat ini, kita terus menerus memuja harta kita, terus dilalaikan bersama kawan-kawan yang lain, kemudian bertindak ataupun memilih untuk berhijrah, bermusafir ke tempat lain, di mana mungkin tempat yang ada suasana ilmu, dekat dengan ulama dan juga mungkin dekat dengan masjid. Maka ketahuilah perjalanan kita itu adalah diberkati daripada Allah SWT. Maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, insya-Allah. Kemudian yang kedua adalah perjalanan mencari ilmu. Ini benda yang paling kita kena sangat-sangat tengok dan nilai dalam diri kita. Sebab apa? Hampir di dalam keseluruhan kehidupan kita, kita mencari ilmu. Sebab kadang-kadang kita ni mencari ilmu, ada orang ni dia mencari ilmu semata-mata untuk mencari dalil, untuk mencari salah orang lain dan mengatakan yang diri dia betul, ataupun mengatakan kumpulan saya betul, kumpulan awak salah. Maka hati-hati, kerana niat yang sebegini, barangkali kita akan tidak mendapatkan ketenangan jiwa, ataupun kehidupan kita tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana untuk kita dapatkan keberkatan di dalam mencari ilmu? Belajar daripada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa telah pergi mencari Khidir alaihi salam, mencari kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah sebutkan satu sahaja sebab, iaitu fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina, di mana Allah sebut dia ini telah diberikan rahmat daripada kami dan dia ini adalah hamba kami. Maka itu yang menjadi concern utama
kenapa Musa alaihi salam pergi mencari Khidir alaihi salam. Jika kita tengok, tiada disebut pun siapa yang perlu Nabi Musa alaihi salam pergi cari. Tak ada sebut pun Khidir, tak ada. Tapi hanya menyebut dia adalah hamba Allah, dan dia ini diberikan rahmat daripada Allah SWT, dan dia ini telah diberikan ilmu laduni. Allah tak ada sebut pun dia ni ada sebarang jawatan ataupun ada sebarang kelayakan di dalam apa-apa bidang. Satu benda yang harus kita ingat apabila kita mencari ilmu, ingatlah kita perlu niat hanya kerana Allah SWT, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan sebaik-baik ilmu yang perlu kita cari adalah ilmu Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tafsir. Kerana apa? Bila mana kita sendiri semakin banyak tahu, semakin belajar tentang Al-Quran, akan banyak menyebabkan diri kita ini semakin tunduk, semakin rasa diri ini tidak lebih hebat daripada orang lain, merasakan diri ini perlu belajar lebih lagi. Maka semakin dekatlah diri kita kepada Allah. Maka ingatlah, daripada dua kisah ini, insya-Allah kita akan mendapatkan keberkatan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi itu sahaja, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.